Oke, pada pagi ini kita akan mendapat dua objektif yang kita akan pelajari, yaitu pertama, mentaklifkan kepetasan dan memerihalkan kepentingannya. Dan yang kedua, mengenal pasti jenis tanaman untuk meningkatkan kepetasan. Oke, taklifan dia adalah kebolehan individu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Semakin jauh jarak, semakin lama masa yang diambil. Jarak diambil melalui catatan masa. So di sini kita dapat lihat bahwa kepetasan ini kan dia merujuk kepada massa. Jika seseorang itu lebih pantas, maka massa yang diambil adalah sedikit. Jika jarak tersebut jauh, yang dia mempunyai kepetasan juga, tetapi massa juga diambil dengan lama. Kepentingan kepetasan adalah dia meningkatkan dan menguatkan daya tahan otot. Yang pertama, dia membina dan meningkatkan kepetasan, kekuatan, dan kelenturan. Ia berupaya kasih hilang itu bosan dan kelusuan semasa latihan. Bagi kesempatan tubuh badan berehat sebelum buat activity. Oke, yang kedua, dia meningkatkan daya tahan otot dan berupaya untuk melakukan activity pada tahap yang tinggi. Jadi dia mempunyai disiplin semasa membuat itu latihan kepetasan ini. Mari kita mengenal pasti jenis tanaman. Oke, ini adalah latihan fartlek, di mana latihan ini digunakan untuk melatih kepetasan bagi seseorang individu. Atlet lah. Jadi jenis-jenis latihan fartlek, dia ada dua, yaitu fartlek terkawal dan bebas. Fartlek terkawal yaitu lebih menggunakan laluan atau grid latihan, yaitu dia seperti formula, dan kelajuan larian dan kesukaran telah ditetapkan bagi latihan fartlek untuk yang terkawal. Dan yang bebas pula, dia tidak grid latihan yang khusus, dan jarak dan laluan boleh ditetapkan, tetapi tahap kesukaran dan kelajuan larian tidak ditetapkan. Dia macam di kawasan-kawasan rumah begitu saja untuk fartlek bebas ini. Dan juga ia dikenali sebagai closed fartlek. Dan dia dibuat inilah nih untuk fartlek apa tuh? Terkawal. Dia mempunyai rancangan larian. Kalau ini open fartlek, dia bebas dan dia tidak terikat dengan apa-apa kawalan yang khusus. Larian mengikut kemauan dan kemampuan atlet, dan dia dilakukan di kawasan outdoor seperti gambar-gambar yang kita lihat inilah. Oke, kita akan melakukan seperti biasa tidak Noel. Jadi saya akan ambil alih. Oke, pada 59 ini kita akan belajar tentang ketangkasan. Kita akan belajar dua objektif pada hari ini, yaitu mentaklifkan ketangkasan dan memerihalkan kepentingannya, dan juga menapasi jenis tanaman untuk meningkatkan ketangkasan. Oke, dia taklifan bagi topik ini dia lebih kurang. Oke, dia lebih kurang. Kepantasan dan ketangkasan ini lebih kurang. Cuma kepantasan, ingat kepantasan dia definisi dia itu berlainan, ketangkasan definisi dia berlainan. Oke, coba dengar betul-betul apa yang Harry cakap. Apa beza dia? Oke.
ketaklifan bagi kepantasan, yaitu keupayaan untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat. Kebolehan seseorang melakukan pergerakan berturutan ke suatu arah yang berbeza dengan cekap. Kebolehan menukar kedudukan di ruang tertentu secara kemas dan mudah. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa perbezaan antara kepantasan dan ketangkasan ada sedikit beza. Kepantasan dia lebih daripada berapa cepat seseorang individu itu. Manakala ketangkasan pula kita dapat lihat bahwa ia lebih dominan kepada kedudukan badan dan berapa pantas dan tepat seseorang individu itu melakukan pergerakan dalam komposisi badan yang dengan cekap. Okey, dia mengubah arah pergerakan. Satu adalah berapa pantas dia berapa pantas daripada titik A ke titik B, garis lurus pantas. Okey, garis lurus pantas. Titik A, titik B. Kalau ketangkasan, ubah arah pergerakan. Tiba-tiba dia daripada dia lurus, tiba-tiba dia pergi kanan ataupun dia pergi kiri. So itu adalah ketangkasan. Kebolehan untuk mengubah arah pergerakan. Okey, teruskan. Okey, sebagai contoh kita dapat lihat di gambar tersebut ada orang bermain bola keranjang kan. Jadi yang di sebelah dia itu pihak musuh. Jadi atlet itu dapat bermain bola keranjang itu dan mampu mengubah kedudukan badan, posisi badan untuk menyelak daripada musuh tersebut. Jadi dengan jayanya dia mau sesuatu game itu menang, jadi dia perlu lebih tangkas dan lincah, seperti begitulah. Dan di bawah tersebut yang gambar kita dapat melihat itu yang gusti-gusti itu seperti biasa, dia perlu tangkas untuk mengelak-ngelak dan pukul-pukul sama tu musuh. Oke, teruskan next. Ini kepentingan dia. Kepentingan ketangkasan adalah penting dalam menghadapi suatu situasi kecemasan, dan dia meningkatkan sistem somatosensori serta melakukan tindak balas yang cepat. Okey, contohnya? Okey. Apa contoh situasi kecemasan yang memerlukan ketangkasan ini? Macam yang ketangkasan ini kan dia lebih kurang macam apa bah itu kenapa gitu. Okey, contohlah. Hera adalah seorang pelumba basikal. Okey, dia pelumba basikal. Dia tengah mengayuh basikal di ikut jalan Pen Borneo, laju betul. Tiba-tiba dia dalam mengayuh basikal yang begitu laju, tiba-tiba di hadapan dia keluar daripada samak babi. Okey. Apa yang si Hera perlu buat? Langgar juga. Langgar ke elak? Elak lah juga. Mana tahu kau langgar? Tidaklah juga. Okey, itulah keadaan satu contoh situasi kecemasan. Tiba-tiba babi keluar daripada samak. Okey. Masa tu kamu tengah berbasikal laju dan kamu dengan tangkas mengelak daripada langgar babi. Okey, macam mana kamu elak? Contohnya dia tiba-tiba keluar tu, dia laju di depan, kamu terus kasih angkat, kasih melompat basikal itu pergi atas, limpas di atas babi. Contoh itu adalah tangkas kan? Ya. Kalau tidak langgar free babi, pusaslah. Ataupun dengan tangkas kamu akan break. Okey, break daripada untuk elak daripada langgar babi itu, ataupun kamu just twist sikit pergi belakang itu babi, kasih limpas itu babi di depan dan kamu teruskan cycling itu. Itu adalah kepentingan dia menghadapi dalam situasi kecemasan. Itu kita ambil daripada konteks yang kita punya keadaan. Tetapi kalau dalam sukan, macam mana ketangkasan itu boleh kita nampak? Contohnya, okey, dalam boxing. Ketangkasan dalam boxing sangat-sangat penting.
Kalau tidak tangkas, maka kamu punya muka itu free kena tumbuk. Betul, Pak. Okay, so kamu elak muka bila pasukan lawan cuba untuk menumbuk kamu punya muka, takkan kamu kasih free begitu saja kan? Kamu akan elak. Itu adalah ketangkasan. Okay, iaitu di mana ada peranan sistem somatosensori. Mata kita tengok and then kita jana idea dan lakukan tindak balas dengan cepat, iaitu elak. Itu adalah dalam situasi kecemasan. Okey, boleh faham Boleh juga. Okey, ngam. Alright, teruskan. So, kepentingan situasi ini kamu bila dalam peperiksaan kamu kena gunakan kamu punya pengalaman. Apa situasi kecemasan yang boleh yang kamu pernah alami untuk melakukan sesuatu dengan tangkas bagi mengelakkan kecederaan itu yang kamu kena ingat. Okay? Idea. Oke, siap. Oke, sekarang kita beralih kepada jenis-jenis senaman. Jenis senaman yang boleh kita lakukan yaitu ujian lompat kuadran. Kita boleh nampak sana gambar. Ujian larian bumerang, yaitu berbalik-balik tuh. Ujian zigzag, yang yaitu lari berbentuk ZZZ, dan juga ujian lari ulang-alik 10 meter. Yang seperti begitulah. Ini adalah jenis-jenis senaman dia. Oke, saya akan tunjukkan video. Ini di sini DVD kasih play. Kita play sini saja. Cikgu mute. Okay, sorry. Saya tunjukkan juga video yang saya pernah buat benda yang sama, topik yang sama untuk pelajar sains sukan pada tahun 2013.
Okey, pada tahun 2013. Benda ini saya memang semua sudah ada di sinilah. Because benda ini okey, saya tunjukkan ya. Satu contoh yang pernah saya buat. Ini adalah ujian ketangkasan. Okey, ujian ketangkasan. Bagaimana ujian ketangkasan itu dilakukan. Gambar macam tidak berapa sebab masa tu handphone belum canggih sangat macam sekarang. So ini adalah salah satu contoh lah. Ini adalah pelajar-pelajar sains sukan saya. Batch yang ke berapa saya rasa? Batch yang kedua. 2013. Tingkatan 6. Ini adalah ujian Illinois. Ini masa ni saya di SMK Putatan. Pelajar-pelajar saya ni semua di universiti sudah ni. Habis. Sorry. Ada yang kahwin sudah. Okey. Itu adalah salah satu. Okey, ini pula lompat kuadran. Dibuat dalam tempoh 1 minit, berapa lompatan dibuat? Okey, contoh. Ini lain. Ini masalah endurance, daya tahan otot. Okey. Okey. Alright. So itu antara contoh yang boleh ditunjukkan untuk ujian ketangkasan, iaitu satu adalah ujian Illinois, okey, mengubah pergerakan dengan pantas. Kedua adalah ujian lompat kuadran, okey. Dia lompat kuadran. So itu adalah dua ujian untuk menguji ketangkasan. Alright. Hera? Ada Hera ke? Ada lagi? Papa? Ada juga. Okey, silakan. Jap, langsung tunjuk video juga. Ada Boleh. satu video. Untuk keluar tadi. Kenapa? Begitulah tuh kan juga. Begitulah, samalah. Mungkin kau share ni kan without conduct tag conduct tag with sound. Oh ya, sekarang tidak soundnya tuh Cigo. Tidak. Coba kau stop dulu, kau share with sound tu. Coba kau check, kau scroll down ada tu. Kau keluar dulu, stop present dulu. Okey, coba kau present. Sebelum kau present, kau check ada tu with sound tu nama dia. Setting dia. Dah tahulah ada di handphone macam mana tu. Uy na. Iya juga. Okey. Dah apalah, play je lah. Oke. Ini ada kasih tau ketangkasan dah.